Ya, Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rakan-rakan saya di sana. Ya, selamat pagi kembali. Ernie, apa khabar pagi ini? Alhamdulillah sihat walafiat ya, dan kita bersyukur juga cuaca pagi ini dalam keadaan yang cerah dan mudah-mudahan juga lancar ya bagi peniaga dan juga pengunjung yang akan datang berkunjung ke Tamu Serembangun pagi ini. Alhamdulillah, benar juga. Tekanan terus terus ada. Baik. Hari Khamis kan? Sudah hari Khamis. Ya. Jadi Ernie, mungkin banyak ingin yang dikongsikan dari daerah Tutong, kami serahkan kepada Ernie, silakan. Baik, terima kasih rakan saya Atul dan juga ISD Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah Auda, kita dapat dipertemukan lagi pagi ini. Seperti biasa, beberapa maklumat dan juga bahan visual akan kami bawakan ya. Dan saya mulakan dulu mengenai dengan makluman penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku di sebahagian kawasan di daerah Tutong. Pada hari ini diteruskan lagi kerja-kerja penggantian rangkaian kabel kawat atas voltan tinggi di kawasan Kampung Binutan dan Kampung Kerancing, Mukim Rambai Tutong dan kawasan sekitarnya ya. Kerja-kerja berkenaan akan bermula pada jam 8.30 pagi hingga jam 4 petang. Jadi harap maklum. Baik, sebelum saya kongsikan lagi antara kegiatan-kegiatan ataupun acara-acara yang bakal diadakan di daerah ini, kita saksikan satu bahan visual bersama rakan saya Majdi. Daging lembu merupakan salah satu sumber makanan yang amat digemari oleh masyarakat di negara ini kerana keenakannya serta khasiat yang terkandung dalam daging tersebut dan ianya sangat sesuai dimakan oleh semua golongan umur. Namun, tahukah Auda, kedudukan daging pada bahagian lembu serta potongan-potongannya mempunyai peranan dalam menentukan kegunaannya yang lebih sesuai untuk sesetengah jenis masakan. Untuk mengetahui secara lebih dekat mengenainya, saya berkunjung ke rumah penyembelihan PDS Sendirian Berhad yang terletak di Kampung Batang Mitus. Ia sebuah syarikat kerjasama di bawah Darussalam Asset. Sebelum memasuki kawasan bonding atau bonding area, perlulah memakai kelengkapan PPE, yakni Personal Protective Equipment, dan mencuci tangan serta kasut terlebih dahulu bagi tujuan kebersihan dan untuk mengelakkan daripada berlakunya kontaminasi. Lazimnya, daging-daging lembu yang akan dipotong dan dikerat dilakukan di ruang ini atau disebut sebagai chiller room yang mempunyai suhu antara 5 ke 7 degree Celsius. Dan apa yang kita dapat saksikan di sini adalah daging lembu Angus. Baik, Auda, ini merupakan hind quarter ataupun kita ni panggilnya paha belakang sapi. Jadi ada bahagian-bahagian yang akan ditunjuk cara pengambilannya, seperti mula-mula kan diambilannya apa? Tenderloin. Okey, tenderloin kita ni akan melihat bagaimana cara memotong dan mengambil tenderloin. Silakan. Daging-daging lain yang juga turut dipotong dan dipisahkan daripada bahagiannya seperti strip loin, rump, knuckle dan sebagainya kemudian akan dipotong dan dikerat lagi mengikut kesesuaian potongan dari bahagian daging tersebut. Sama ada seperti potongan fillet, cube, slice atau iris, cutlet dan lain-lain lagi. Baik, untuk kali ini kita akan mengenali bahagian-bahagian dan juga cara potongan-potongan daging kerana potongan-potongan daging ini sebenarnya memberi kesan jua terutama kepada masakan kita ni. Kita ni cacah merbalah dalam memilih potongan daging untuk memasak dalam masakan kita ni. Dan untuk kali ini saya bersama Awang Syamsul, seorang baca yang mahir dalam potongan daging, dan kita ni akan mengetahuilah lebih lanjut mengenai dengan potongan-potongan daging bersama beliau. Baik tuan.
Jadi mungkin tuan boleh kongsikan jenis-jenis potongan daging yang ada di atas meja ni apa saja? Boleh. Kenalkan dulu, nama saya Samsul. Saya boleh kenalkan daging-daging di atas meja ni ya. Ini namanya daging strip loin. Yang mana strip loin ni kalau dipotong boleh jadikan stick, daging stick. Jadi daging stick itu boleh dibakar, dipanggang ataupun roasted. So kalau potongannya cuma ni dalam 1 inci. Kedua, ini beef knuckle. Jadinya yang pertahan ni sesuai dijadikan stick juga. Tapi yang kebanyakannya boleh buat sesuai juga dibuat daging masak kari, rendang, tumis. Terusnya daging beef ram. Ini daging ini sesuai untuk jadikan stick, boleh dijual dimasak, dipanggang, dibakar atau di roasted. Seterusnya daging flank, beef flank ya, yang mana ataupun isi amban, yang mana daging ini sesuai untuk dibuat lalap. Seterusnya beef tenderloin ataupun isi manis ini nih bentuknya macam mana. Sesuai untuk dijadikan steak, dibakar atau barbecue. Terusnya beef shin ataupun shank. Yang ini sesuai untuk masak kari. Yang ini ataupun di sup pun boleh juga. Ini nama daging ni adalah beef brisket. Yang ini namanya daging chuck. Yang ini sesuai untuk dimasak tumis, masak kari, black pepper. Ini yang sudah yang potong-potong. Terdapat lebih daripada 20 potongan daging dari beberapa bahagian lembu dengan pelbagai jenis keratan yang dapat kita saksikan di sini. Standard atau piawaian potongan dan keratan ini adalah mengikut standard atau piawaian daripada negara Australia. Dan untuk pengetahuan bersama juga, sebenarnya terdapat lebih daripada 40 jenis potongan yang dapat diolahkan hanya daripada seekor lembu Angus. Baik, tadi kita sudah pun mengenali bahagian ataupun potongan-potongan daging lebih kepada bahagian peha tadi tu. Yang di atas meja ni lebih kepada bahagian tulang sapi. Jadi kita ni kan mengetahui juga lah kalau tulang-tulangan ni memang sesuai untuk grill, panggang, oven, lurus, roasted. Jadi bolehlah Awang Syamsul kongsikan kepada kami lagi seterusnya bahagian-bahagian tulangan ni apa lagi, macam mana kan kita ni kenali ni. Okey, seterusnya yang ini daging ini yang namanya tulang prime ribs. Macam mana? Ini yang sudah dipotong bentuknya. Dan seterusnya OP ribs. Ini yang sudah dipotong sesuai untuk for steak, barbecue, di roasted, di oven. Dan ini adalah beef bone sesuai untuk dibuat sup. Dan seterusnya marrow bone sesuai juga dimasak sup. Yang ini meaty bone juga sesuai dimasak sup. Dan seterusnya beef ossobuco. Ini bentuknya ossobuco. Ini yang sudah dipotong. Daging ini sesuai untuk masak sup atau masak kari. Ini namanya beef oxtail. Ini yang sudah dipotong-potong. Ekor ini sesuai untuk dibuatkan sup. Yang ini namanya short ribs. Ini yang belum dipotong. Ini yang penuh. Ini yang 4 tulang. Kalau yang mau yang besar, yang ini yang ini 2 tulang. Ini namanya short rib.
Setiap bahagian-bahagian daging lembu ini mempunyai tekstur, kelembutan, kegunaan yang berbeza kerana ia mengikut kepada posisi serta lokasi daging-daging tersebut di dalam anggota lembu. Lazimnya, bahagian yang mempunyai jumlah otot yang tinggi tetapi tidak mendapat banyak pergerakan adalah yang paling lembut sekali. Daging-daging seperti tenderloin, sirloin atau strip loin dan cube roll merupakan daging potongan primary, yakni primary cuts, iaitu daging yang paling bagus dari segi kelembutan, kualiti, tekstur dan sebagainya dan yang terbaik sekali untuk dijadikan steak. Manakala, bahagian-bahagian lainnya pula adalah potongan sekunder, yakni secondary cuts. Begitulah dari segi pemilihan daging. Perlu diketahui potongan serta lokasinya kerana ia mempengaruhi kepada cara pengolahan, terutama dalam masakan.